Cuma kalau kau dapat fokus daripada mula sampai habis, mungkin kau akan lebih faham lah kot. Tapi aku Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Powergam, iaitu filem Exhuma, sebuah filem Korean. Aku dapat tahu tentang filem ini beberapa hari sebelum aku pergi tengok dekat premiere di TGV Wang Utama. Thank you so much kepada TGV Cinemas. Aku dapat tahu daripada ni Timo Cahyanto, one of the established horror director daripada Indonesia. Dia ada sharekan tentang Exhuma ditayangkan di Indonesia dan he was mind blown by it. Okay. So aku ada macam, oh yo, gila babi ke filem ni kan, seram sangat ke kan. So aku pergi tengok dan cerita ni basically mengisahkan tentang ada 4 orang. Okay, 2 orang ini adalah bomo, 2 orang ini adalah Feng Shui punya pakar. 2 orang ni macam sahabat lah. And satu hari tu mereka mendapat satu tugasan untuk memindahkan. Exhuma ni bermaksud memindahkan mayat. Bukan mayat lah, badan mayat. Mayat yang menggali kubur untuk memindahkan mayat untuk pergi buat benda lain lah, bakar ke, tanam tempat lain ke apa kan. So that is the meaning of Exhuma. So mereka ini telah mendapat satu tugasan untuk memindahkan dan menggali dan memindahkan sebuah kubur ini yang sangat fishy. Dia tidak ada backstory, dia hanyalah ada sikit-sikit info sahaja. So apabila diorang hendak melakukan tugasan tersebut, diorang ni memang pakar lah, something happen, okay, about that graveyard, about that mayat. So apa yang berlaku tu korang kena tengok sendiri. Sebab itu je aku boleh kongsikan kepada korang. Sebab once habis dia part tu, memang akan benda lain jadi. Okay, so is it good? Honestly, kalau kau tanya aku lah, aku jenis yang suka fokus kat dalam Powergam. Aku memang dengar, tak adalah, aku bukannya faham pun bahasa Korea kan, tapi aku baca subtitle. I was mind blown by the story driven of this film. Sebab dalam filem ni dia ada lebih kurang 5 chapter. Dan aku boleh katakan dia macam 2 part of the story. Dia ada first part and the second part. In fact dia ada macam third part. Dia macam tu. So the first part memang predictable. Kau rasa macam you know the story. Okay, kau dah tahu cerita tu. And it has an ending, the first half. So kau jadi macam, that's weird. Durasi 2 jam suku, tapi baru separuh dah tamat. Dia akan jadi surprising. Afterwards ada satu cerita lain ni. Okay. So benda tu yang buatkan aku rasa amazed by their progression of the story. Okay. Sebab cerita dia dia memberikan aku satu bukan inspirasi. Aku bukannya director filem ke apa kan. Dia bakal memberikan inspirasi kepada pengarah-pengarah di dalam Malaysia, di Indonesia, mana-mana Nusantara ni, untuk menghasilkan filem yang menekankan budaya itu secara mendalam. Sebab dalam filem ni dia memang tahyul lah, okay? Memang cara diorang apa, tapi itu memang culture diorang. Macam mana diorang seru devils, macam mana diorang nak keluarkan mayat, nak ke bumi kan balik dengan ada upacara tu. It was quite fascinating. I have never seen that. Itu yang bestnya. Sebab cerita ni memaparkan benda yang sangat unik, yang sangat menyeramkan kalau kau tengok balik. And how, dan setiap pergerakan tu ada makna tersendiri. Macam mana diorang nak bawa mayat tu keluar. So benda tu memang fascinating. Bagi aku tu benda yang sangat fascinating. Sebab yelah, macam mana pula aku nak pergi. Sebab benda-benda macam tu kau tak boleh nak lalui in real life. Sebab benda tu memang sangat rare berlaku. Dan kau pun tak nak terjebak dalam event-event yang macam tu. Sebab yelah, benda-benda yang tahyul semua ni kan, takkanlah kau nak pergi depan tengok dia orang buat semua kan. So dalam filem lah, dia bagi kita satu exposure yang sebenarnya ada dekat Korea macam ni. So I was thinking like, how about Malaysia ataupun Indonesia buat something yang rare. Sebenarnya Indonesia ada beberapa filem yang daripada Trinity Horror Mastermind tu, diorang ada pernah buat, tapi dia tak terlalu fokus sangat, dia tak terlalu detail. Yang ni memang detail gila kan. Aku jadi seram pula tengok diorang buat upacara ni kan. So why not nanti dalam, tapi Malaysia aku tak I have no hope lah. Cuma kalau diorang boleh buat. Sebab benda ni simple je. Dia bukannya ada CGI teruk ke apa ke. Dia memang literally gunakan barang-barang seharian diorang, okay? Cultural diorang. So benda tu aku memang respect lah filem ni. Dia memberikan satu exposure kepada aku. In fact aku rasa 100% of the audience didn't know about this upacara. So it was good. Itu benda yang sangat positif tentang filem ni. Selain daripada tu, dia punya payoff pada penghujung filem,
dia ada meletakkan beberapa momen-momen info kepada kau untuk penghabisan filem, di mana penghujung filem dia akan bagi satu kepuasan kepada kau. Cuma that was the only turn off of this film. Bagi aku ending dia agak memuaskan, tetapi dia buatkan sebenarnya pada penghujung filem tu kau akan rasa macam dia banyak sangat info yang tidak diberitahu awal lagi. Faham tak? Dia, tiba-tiba kat situ dia banyak gila info dan banyak sangat sampai kau macam lantaklah info ni semua, aku nak tahu apa jadi hujung. Dia jadi macam tu. So dia tak adalah blend in sangat. Kau tak terasa macam kau nak tahu kenapa benda ni sebab. In fact, relationship di antara dua part of the story pun masih lagi vague. Okay, even though pada hujung dia memang dah ada penutup. Aku pun tak tahu apa jadi cerita kepada family yang first tu. So macam benda tu tak, mungkin aku tak faham, tapi actually dia punya peranan pada penghujung climax filem hujung ni yang tidak, dia masih lagi kabur. Kau tak berapa nak faham disebabkan benda tu melibatkan sejarah. Okay? Banyak sebenarnya sejarah penjajahan Jepun semua tu. Dia ada melibatkan hantu Jepun juga. So hantu Jepun dengan hantu Korea, pandai-pandai lah korang tengok filem ni kan. So it was well executed film, just for the sake of the whole film. Pada penghujung filem tu mungkin akan serabut sikit. Kau akan jadi rasa macam banyak sangat info kau masuk ni, aku tak boleh nak faham. Lantaklah aku nak tahu apa jadi penghujung filem. Kau akan ada rasa macam tu. Cuma kalau kau dapat fokus daripada mula sampai habis, mungkin kau akan lebih faham lah kot. Tapi aku fokus benda-benda mula sampai. Aku tak peduli kan semua orang. Aku tengok tapi itulah, aku still tak faham. Mungkin aku kena tengok 2-3 kali. Tapi overall it was an awesome experience melihat dan menonton filem yang dia tak seram. Dia bukan seram, dia lebih kepada thriller misteri. Kau cuba nak fahami kenapa dia ditanam di sini, kenapa dia banyak persoalan. Tengok filem ni yang diorang bakal membongkar. Dan horror part dia tu memang awesome, tapi dia tak adalah something yang kau rasa macam extravaganza, gore, bloody ke apa. Tak, dia masih lagi safe, masih lagi bermain dengan apa mana perkataan tu masih lagi di safe level lah. Dia tak terlalu over. Okay lah, dia boleh layan lah cerita ni. Kalau korang berminat dengan filem-filem yang horror, misteri, yang lebih banyak bercakap berbanding jump scare, this is the one. This is the thrilling moment. Ada banyak gila momen-momen yang sangat eerie, sangat kau takut, tapi dia tak ada jump scare pun. Dia macam buatkan kau rasa macam okay, aku pun dah semput ni. Rating aku untuk filem Ex-Huma ni, aku bagi rating sebanyak 5/5 bintang. Alright. So kalau korang dah tengok filem Ex-Huma ni di Pawagam, apakah pandangan korang tentang filem ni? Adakah korang suka, ataupun korang tak faham pun ending dia, ataupun kau faham? Cuba kau explain ke bawah kenapa benda tu boleh berlaku. Sebab aku rasa macam info dekat hujung tu terlalu banyak, dan dia macam dia tak cerita pun pada awal-awal. Adalah tease sikit, tapi dia tak adalah convincekan aku the whole story is about that. Story dia lain ni, tapi hujung filem tu yang membuatkan aku macam ada cerita lain lagi selain benda tu. So korang boleh tolong explain ke bawah. Mungkin ada video-video ending explain ke apa ke, bagi kongsi kat bahagian komen, supaya aku dan juga rakan-rakan lain boleh tengok juga dia punya ending explain. So kalau korang dah tengok filem Ex-Huma ni di Pawagam, apa pandang you guys tentang filem ni? Korang boleh tinggalkan komen ke bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you. Seronok kan bila cerita tu best, kau ada satu passion untuk kau bercakap. Cuma kalau cerita ni sampah, memang tak lah aku buat panjang-panjang. Thank you.